الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطب القروح، ويبرأ جروح الكسير الجريح، وينشط ذاك السقيم العليل، وقد كان بالسقم دهرا طريق. تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى، ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل، فما لك في الأرض درب صحيح. إلى الله عدنا وبالله لذنا، ليطوى زمان بائس شحيح، ليطوى زمان بائس شحيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح
وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan lagi kita pada minggu ini. Adalah minggu yang kedua. Episod yang ke berapa? Episod yang ke-6. InsyaAllah kita akan istiqamahkan supaya ramai lagi yang dapat sertai kita. Alhamdulillah. Bagi yang tengah menonton ni, komen love hijau dan juga share sebanyak mungkin ke dalam grup masing-masing. Grup Facebook ke, grup WhatsApp ke, ajak ramai-ramai mai kita sama-sama sertai majlis ilmu kita yang ini, insyaAllah. Alright. Alhamdulillah. Selamat datang Kak Saliza, Kak Nurul kita, Ifa Ismail, Alhamdulillah. Dan juga yang lain-lain. Abang Zul kita, Alhamdulillah. Apa khabar? Semua sihat ke? Supaya dalam rahmatan lil alamin. Kak Juli kita penonton setia, Alhamdulillah. Orang-orang yang ramai yang pengemis ilmu. Alhamdulillah. Itu dia. Dah naik dah love hijau. Okey. Komen love hijau dan share ke dalam grup Facebook yang ada. Alhamdulillah. Okey, boleh Kalau tengok dalam handphone, senang. Tekan button share. Tekan je dekat grup yang ramai-ramai supaya boleh sebarkan meluas. Dan juga sebarkan juga dalam wall Facebook masing-masing. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Tahniah bagi yang dah sertai, insyaAllah. Moga-moga kita dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Syukur. Okey, bagi yang tengah nak mula ni, silakan share dulu supaya ramai lagi yang dapat. Alright. Okey, apa cerita hari ni? Hari ni cerita untuk tentang kita. Sekejap lagi saya akan hadiahkan yang mana orang kata apa? Yang mana zikir, yang mana bila kita buat ni berjalan pun akan berat belah kanan. Lawak je nah. Maksud saya orang kata apa? Timbangan sangat berat tetapi ringan di mulut. Dan juga kita belajar cara sebut dengan tepat. Okey. Kalau nak, alhamdulillah, kalau nak boleh buat sekarang. Buat apa? Buat yang macam kita tulis tu lah. Komen love hijau dan juga share. Share sebanyak mungkin supaya ramai lagi yang boleh dapat manfaat. Okey? Dia sangat besar manfaat dia. Apa dia? Bila kita zikir tu, satu zikir pendek saja, ringan di mulut. Tetapi sangat apa? Sangat besar pada timbangan. Sangat berat pada timbangan. Okey. Dan juga sekejap lagi saya akan cerita kenapa dia jadi besar pada timbangan dan juga berat pada timbangan, ringan pada mulut kita. Okey. Jadi kena maklum siap-siap. Silakan stay kalau kita nak perbetul zikir kita dan juga kita nak dapatkan apa? Dapatkan manfaat zikir itu supaya sebut dengan tepat. Alright, okay. Alright guys, alhamdulillah. Terima kasih. Selamat datang Ustaz Ahmad Salahuddin, Ustaz Adam kita, tim kita, Ustaz Izzuddin dan juga ramai lagi yang sertai kita hari ini. InsyaAllah, moga-moga ada keberkatan. Itu yang kita nak. Tak mau benda lain. Tak mau benda lain pun. Yang utama adalah keberkatan. Kita bantu diri kita sendiri untuk telus supaya niat kita betul, sentiasa betul. Supaya sentiasa niat kita betul. Yang tu yang paling penting. Sebab apa? Benda ni yang kita nak bawa nanti. Betul tak? Ini adalah salah satu cabang untuk kita apa? Untuk kita melangkah dengan lajunya dalam titian sirat. Betul tak? Kan? Supaya kita boleh melangkah dengan laju. Alright. Okey, baik. Bagi yang dah sertai, tahniah. Selamat datang.
InsyaAllah, moga-moga ada keberkatan bersama. Baik, kita mula untuk seterusnya. Apa dia? Kita mula untuk tengok macam mana cara sebutan huruf lam yang tepat. Boleh ke boleh? Kita dah sedia tulis sedia supaya kita dapat sama-sama belajar. Sedia kata guru saya, sahabat saya Ustaz Ahmad Solahuddin macam mana? Sedia kita daripada segi mental dan fizikal. Batin, zahir. Zahir dan batin. Apa dia? Zahir kita pakai tutup aurat elok-elok sebab kita nak duduk dalam majlis ilmu ni. Ni sekarang ni kita duduk dalam majlis ilmu. Dan juga batin kita apa dia? Ambil wuduk, duduk dalam keadaan elok, kan? So, itu adalah persediaan yang paling mantap. Tetapi, Ustaz, kami sambil-sambil masak aja ni nak dengar. Tak ada masalah. Yang tu tak apa. Yang penting dapat apa? Dapat keberkatan. Dapat keberkatan. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, baik. InsyaAllah kita pergi kepada seterusnya. InsyaAllah. Alright. Okey, Alhamdulillah. Kalau kita tengok dekat sini. Okey. Ini adalah skrin paparan untuk kita mula belajar lah. InsyaAllah. Baik. Kita mula dulu dengan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat datang sahabat saya Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad ni bukan Ustaz Abdul Somad Indonesia tu nah. Ni Abdul Somad sahabat saya di Shah Alam. Al-Baghdadi juga Shah Alam ustaz kita. Alright. Okey, mari kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Tiada keberkatan yang lain melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mula niat betul-betul. Yang pasti niat betul-betul Okey, baik. Okey, untuk hari ini kita tekankan kepada huruf hijaiyah iaitu huruf lam. Okey. Dah share, tahniah, terima kasih dah share. Bentuk dia macam mata kail. Macam mata kail. Ada juga orang kata sauh sebelah. Ada juga yang kata macam tu. Dan juga bentuk dia memang seperti mata kail. Dan juga nama dia, mari kita tengok. Nama dia yang betul macam mana, kita sedia maklum. Mudah huruf ni untuk kita sebut. Okey. Ke depan nanti kita akan naik kepada huruf-huruf yang agak orang kata apa? Susah sikit untuk nak sebut. Tetapi mudah bila kita belajar. Okey? Baik. Mari kita tengok nama dia lam. Ringkas saja. Sama-sama kita sebut. Lam. Okey? Mari kita tengok pula dekat mana dia punya pangkal huruf dia. Pangkal huruf dia, kita tengok yang tu. Dia bersamaan lebih kurang macam huruf L. Tetapi kita sebut L, lidah kita L cengek. Yang ni yang tu, itu adalah pangkal huruf yang kita nak. Lam. Okey? Baik. Ini yang pertama. Dan yang kedua seterusnya, kita tengok pada makhraj yang tepat. Makhraj yang tepat ini adalah kita di hujung lidah juga. Tetapi hujung lidah kita tu macam mana? Okey, boleh nampak tak muka saya? Cara kita nak tengok. Hujung lidah kita, dia macam ni. Okey. Okey, mari kita tengok.
Ni nampak ah. Lidah kita, okey, ni saya angkat naik ni. Lidah kita mesti kena bersentuhan dekat mana? Hujung lidah kita ni, ujung lidah dia bukan betul-betul hujung ni saja. Dia merangkumi daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan. Okey. Kiranya besar lah. Besar untuk dia sentuh pada mana? Kalau kita tengok dekat ruangan ataupun gambar rajah ni, dia sentuh dekat lelangit hujung kita ni, hujung depan gigi. Okey. Dekat sini. Dia agak-agak lebih kurang besar ni. Okey, nampak ah? Nampak ah? Dia tang ni. So, dia akan duduk lidah kita akan belagar macam ni. So, dia cover belah depan. Lam. Boleh dapat tak? Cuba buat dulu. Kita letak dulu pangkal je. Buat macam saya buat. Kita pastikan lidah kita pada kalau saya letak hujung sahaja, dia jadi macam mana? Kalau kita merangkumi di depan kita punya gigi ataupun di depan punya kita punya gusi kita tu, dia bunyi lain. Dia tak sama. Pangkal tu pun dah lain dah. Okey, pastikan kita letak pada makhraj yang tepat. Yang ni yang penting. Okey. Jadi kita tengok pangkal huruf dah selesai. Untuk makhraj yang tepat di hujung lidah juga bersentuhan dengan lelangit atas, tetapi di hujung lelangit itulah. Okey, kita faham kita punya gusi kat mana kan? Atas gigi depan ni, atas sikit. Okey, baik. Seterusnya, mari kita tengok untuk bacaan sukun. Okey, alhamdulillah. Tahniah bagi yang selamat datang, bagi yang baru sertai. Ustaz Nasaruddin, alhamdulillah. Okey, dan juga lain-lain lagi, insya-Allah. Moga-moga boleh tolong bantu share supaya ramai lagi boleh dapat tengok kita punya perkongsian, insya-Allah, perkongsian ilmu ni, majlis ilmu kita, insya-Allah. Okey, baik. Bacaan sukun. Yang kedua kita tengok pada bacaan sukun. Okey, yang ni sangat penting. Sat lagi di hujung, kita akan tengok praktis cara bacaan dalam solat ataupun cara-cara kita nak zikir dengan tepat yang ada huruf lam. Okey, yang ada huruf lam mati kita akan cuba kedepankan supaya kita dapat sebut dengan tepat. Okey, baik. Seterusnya, bacaan sukun. Jim baris atas. Bunyi apa dah kalau jim baris atas? Ja. Okey. Kemudian kita ambil pangkal huruf lam untuk dimatikan ataupun kita nak gabung dengan jim baris atas, bunyinya semua sama-sama sebut dengan saya. Jal. Okey. Lagi sekali. Jal. Pastikan lidah kita dekat dengan tempat kita letak awal-awal tadi, pangkal huruf tadi tu. Okey. Jim baris atas bunyi ja. Gabungkan dengan pangkal huruf. Maksudnya, kalau sukun, ambil pangkal huruf sahaja. Okey. Ambil pangkal huruf sahaja untuk kalau kita tengok sukun dekat sini. Okey. Baik. Bunyi dia apa dah? Jal. Nampak lidah kita cover dekat mana? Cuba buat. Saya yakin mesti dalam ni ramai yang duk try buat. Jangan sampai bersembok-sembok sudah. Takut-takut ada pasangan kat depan ke apa ke kan. Kalau ada orang lain ke kat depan ke. So, jangan sampai tersembuk-sembuk. Jal. Itu simple saja. Ringankan kita baca. Jangan terlalu jal. Itu lidah kita, hujung lidah kita dah ke dalam. Jadi, jangan sampai hujung lidah kita ke dalam. Okey? Baik. Satu lagi kesalahan yang selalu orang buat, apa dia? Jal. Dengar tak? Berbeza tak bunyi dengan awal tadi? Yang tepat apa? Jal. Yang salah? Jal. Ada sikit dekat situ. Jadi, sekali lagi kita tengok untuk contoh bacaan-bacaan untuk kita tekankan dekat mana. Alright. Baik. So, semua sedia maklum dah faham tentang bacaan sukun. Mari kita tengok untuk bacaan berganda, iaitu bacaan sabdu. Okey? Bacaan sabdu. Ada dua bacaan, iaitu bacaan berganda ni. Yang pertama, jal, kita ambil jal kan. So, yang kedua, la di hujung dia. Jadi, seolah-olah macam lam ni ada dua. Satu mati, satu hidup. Tetapi digabungkan menjadi bacaan sabdu. Bacaan dia macam mana? Jalla. Semua sama-sama sebut dengan saya.
Jalla. Alright. Boleh ke boleh? Jalla. Okey? Baik. Jalla. Itu saja. Simple. Jangan terlalu simpan sabdu ni ataupun tasydid ni. Simpan macam mana? Maksud saya apa dia? Kalau kita simpan macam mana? Jalla. Itu dah tak memberi hak kepada huruf lam ni. Terlebih bagi. Tak boleh. Dia kena jalla. 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 Pastikan ada tekan sikit. Jalla. Itu saja. Simple. Jangan rumitkan bacaan Al-Quran anda. Kita baca dengan cara yang kita belajar. Macam mana? Macam sekarang kita belajar mudah. Jalla. Jalla. Boleh dapat tuan-tuan perempuan? Alhamdulillah. Masya Allah, guru saya pun ada, Ustaz Adnan. Moga-moga perkongsian ini diberkati. Okey? Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, baik. Dan juga seterusnya, Kak Rofidah kita juga ada, Kak Fiza pun ada. Alhamdulillah. Tahniah. Terima kasih dan share. Terima kasih dah share. Okey, supaya ada orang kata apa, manfaat dan juga pahala percuma. Tak kena bayar kan? Pahala percuma kita untuk apa? Untuk kita teruskan matlamat kita untuk pandai baca Quran. At least kalau kita lambat pandai, contohnya kan, kalau kita lambat pandai, tetapi bila kita berkongsi untuk orang lain pandai dulu daripada kita, dia baca, automatik kita dapat apa? Dapat pahala berganda-ganda. Bukan setakat bacaan sabdu saja. Bacaan sabdu. Sebab apa? Dia banyak berganda. So, kita nak pahala berganda, kita sebarkan manfaat pada orang lain. Okey? InsyaAllah. Baik, seterusnya, mari kita tengok untuk contoh-contoh yang kita akan tengok. Ini adalah yang saya kata tadi. Bila mana kita baca ringan pada bibir kita tetapi berat pada timbangan. Dua kalimat yang berat timbangan. Apa dia? Okey. Baik. Kita tengok dulu. Dua bacaan bawah ni. Dua kalimat yang ringan diucapkan lisan, berat di timbangan dan dicintai oleh Allah. Iaitu Ar-Rahman lah. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Okey? Pastikan kita sebut dengan tepat lah. Baru seronok kalau kita sebut dengan tepat kan. Kalau kita duk main saja, tak lagi jadi berat pada mulut kita, ringan pada timbangan. Tak mau kita kalih. Biar ringan di mulut kita, berat di timbangan kita. Ringan di lisan, berat di timbangan. So, jangan kalih benda tu. Berat di mulut, ringan pada timbangan. No. Okey? Kita ambil berat di timbangan. Alright. Macam mana kita nak sebut dengan betul? Okey? Subha. Pastikan ada apa? Pastikan ada lantunan untuk qalqalah huruf ba ni. Pastikan. Sebab kita dah belajar kan? Okey. Subhanallah. Subhanallah. Bila kita jumpa lafzul jalalah, sebelum dia baris atas, pastikan bacaan kita kena tebal. Baca macam mana? Nallah. Na dulu. Bukan no. Subhanallah. Nallah. Subhanallah. Salah. Subhanallah. Guru saya cukup marah. Sa'anan especially. Subhanallah apa no? Kan? Subhana dulu. Pastikan hak untuk huruf nun baris atas tepat. Okey, baru kita masuk kepada huruf lam bertasydid. Bersyaddah ni. Kita baru dapat. Subhanallah. Nallah. Pastikan sebut lahjah kita dengan tepat. Subhanallahi wa bihamdih. Pastikan sebut dengan tepat dan sempurna. Okey. Katakanlah, Ustaz, kami duk baca subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tak dan nak tengok betul macam mana. Takkan nak baca satu persatu macam Ustaz baca. Tidak, maksud saya. Ini adalah zikir. Tetapi untuk latihan bacaan kita, ini sangat penting. Sebab apa? Nak bagi lahjah kita tepat, pastikan yang benda simple pun kita utamakan. Jangan kata, oh, Ustaz ringan di lisan tapi berat timbangan. Ustaz buat macam berat di lisan kami nak baca ni.
Okey? Awal-awal kita akan rasa susah. Sebab apa? Kita nak perbetul kita punya makhraj yang mana kaku dan beku sebelum ni, nak bagi betul balik ni pun satu masalah. Dan bila selesai, dia akan jadi mudah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nampak tak? Cara untuk mudahkan adalah kena buat. Kalau tak buat, tak jadi. Kalau benda ni kita jarang-jarang buat, dia akan macam mana? Dia akan slowkan kita punya cara nak sebut tu. Okey, baik. So, yang bawah ni pula. Subhanallah, nallah. Jangan terlalu peram sangat. Faham maksud peram? Dia terlalu delay sangat dekat syaddah ni. Subhanallahil azim. Salah. Subhanallahil azim. Hil'a. Pastikan jangan ada lantunan pada huruf lam mati. Dia bukan qalqalah. Apa dia? Yang salah macam mana? Subhanallahil hil. Perasan tak? Ada dekat situ. Subhanallahil azim. Okey? Baik. Kalau dapat sesuatu, tulis alhamdulillah dekat ruangan komen sekarang. Kalau dapat sesuatu. Okey? Supaya ramai yang boleh manfaat. Okey? Kalau dapat sesuatu, tulis alhamdulillah. Okey? Waalaikumsalam. Okey, Kak Normala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Okey, boleh kalau nak screenshot dekat gambar ni, dipersilakan untuk buat zikir masing-masing. Pastikan kita berjalan sentiasa zikir kita, okey? Ni boleh buat, dia tak ada waktu. Ustaz nak kena buat waktu bila? Tak kira, buat je waktu bila mana pun. Sentiasa boleh buat. Okey, baik. Alhamdulillah, ramai yang dapat manfaat. Tahniah. Okey? Baik. Kita pergi kepada seterusnya. Yang ni untuk kita tengok pada doa perlindungan ataupun doa pelindung kita yang mana kita tengah dalam keadaan PKP ni ataupun COVID-19 ni. Okey? Ada lagi. Ini adalah aku berlindung. Kita tengok maksud dia dulu nah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptanya. Nescaya tidak akan ada yang memudaratkannya. Okey, ini adalah hadis sahih, hadis riwayat Tirmizi. Okey, baik. Kita tengok cara baca macam mana. Cara baca yang tepat macam mana. Kita duk baca macam mana selalu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada tanda panjang lah. Kalau nak buh tanda panjang sini pun boleh. Kalau tak mau buh pun boleh. Tak ada masalah. Okey. A'udzu bikalimatillahi a'udzu bikalimatillah. Pastikan nipis. Lam ni lam nipis. Sebab apa? Lafzul jalalah sebelum dia baris bawah, nipis dibaca untuk huruf lam baris atas ini. Untuk huruf lam bersabdu, maaf. Okey? A'udzu bikalimatillah. Itu saja. Jangan sampai macam a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bunyi lain. Bunyi berbeza. Jadi pastikan kita baca dengan tepat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ni ada lam mati kan, tetapi ini alif lam syamsiyah. Jadi lam dia tak berbunyi. Okey? Baik. Ni masuk tajwid lah. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok. Ni pun juga salah satu zikir. Ni perkongsian lah. Perkongsian bacaan zikir hari Jumaat. Dia tak ada orang kata apa, fadilat pada hari Jumaat, hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu. Buat dulu yang penting. Okay? So, Ya Allah macam biasa. Tebal juga macam kita tengok tadi. Dan juga La ilaha illallah. Bacaan zikir hari Sabtu. Kalau kita nak khususkan diri kita untuk zikir hari ini hari apa, hari ini hari zikir apa, hari ini zikir apa, pun tak ada masalah. Dibolehkan. Okay? Cuma jangan fikir kata, oi, aku buat hari Sabtu. Dia ni buat hari
rabu. Macam mana ni? Takut tak sama ni. Tak, zikir ni bebas. Kita nak zikir semua dalam hati kita sentiasa pun kita nak zikir, tak ada masalah. Jadi dekat sini fadilat apa dia? Fadilat untuk la ilaha illallah adalah anda akan diberikan ketenangan jiwa. Zikir semua memberikan ketenangan jiwa. Nah, yang ni orang kata apa? Perkataan yang martabat dia, taraf dia tinggilah. La ilaha illallah. Okey. Jadi kita amalkan dengan tepat. Alright. Okey, satu lagi. Pada suratul Fatihah kita nak kena tekankan juga. Okey. Pada suratul Fatihah, sebab dah azan dah, saya bagi sedikit lagi. Pada suratul Fatihah, alham, pastikan jangan tukar jadi alham. Bulat dekat surah Fatihah masing-masing. Alham, salah. Tapi salah kecil lah. Tapi jangan buat salah kalau boleh. Kita buat yang tepat. Alhamdulillahi lillah. Nampak tak? Dekat yang tadi kita bincang juga. Rabbil a pun sama. Rabbil a. Jangan Rabbil a. Pastikan dekat situ. Okey? Dan juga di hujung sekali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pastikan jangan peram lama. Waladdallin. Biasa dengar tak? Biasa dengar tak orang buat macam tu? Kok kalau dengar mana-mana imam ke apakah, sekarang ni dah boleh pergi tegur. Panggil dia elok-elok. Kalau pergi sembahyang jemaah lah. Kalau berani lah. Okey. Baik. So, seterusnya, InsyaAllah kita akan tengok pada huruf seterusnya esok hari jam yang sama. Bagi ada soalan boleh tanya sekarang. Saya bagi dalam sambil-sambil kita nak sembang ni, bolehlah tulis untuk buka soalan. Kita buka soalan. Kalau ada soalan yang nak tanya, insyaAllah. Dan juga terima kasih bagi yang dah share supaya ilmu anda diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Supaya kita dapat manfaat sama-sama. Saya boleh, tuan-tuan perempuan boleh, ayah ibu boleh, supaya ini berjalan hingga kita mati pun ada lagi benda ni. Kita mati pun duk berjalan lagi. Jalan macam mana? Okey. Simple lah. Saya bagi contoh. Seorang ni tengok saya terang cara huruf lam. Itu je. Okey. Dia share video kita. Contoh. Dia share video kita. Dan juga asbab dia share video tu orang lain tengok. Orang yang tengok asbab dia share tu boleh pahala kat kita juga. Orang yang awal pakcik ni. Pakcik A ni dia share. So ini pun berlanjutan. Sehingga kan kalaulah insya-Allah orang yang tengok dan dia pergi mengajak pula dengan orang lain, berganda-ganda pahala Allah bagi. Ini janji Allah. Ini dipanggil MLM. Multi level marketing. Apa dia? Multi level pahala, MLP sepatutnya. Berganda-ganda-ganda sentiasa berjalan sehingga kita mati. Ini termasuk dalam hadis sahih apa dia? Ilmu yang bermanfaat yang kita nak sebarkan, yang kita nak bawa masuk kubur supaya ramai lagi orang dapat sesuatu. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah kita akan launch bacaan. Kita baca slow-slow bacaan Al-Quran. InsyaAllah kita akan launch dalam minggu ni. So sentiasa keep update. Yang belum follow, tekan follow. Supaya yang ni kita akan buat slow saja bacaan. Supaya ramai dapat baca sama-sama dengan kita. Okey. Kita akan mula insyaAllah. Kalau tak keberatan, akan mula hari Rabu ataupun Khamis. Minggu ni juga, insyaAllah kita cuba. Kita mula daripada suratul Fatihah. InsyaAllah kita target hingga khatam. Okey? Sampai kita boleh baca Quran. Moga-moga Allah permudahkan urusan kita. Okey? Kalau tak ada soalan, insyaAllah itu sahaja perkongsian kita hari ini. Dan juga moga-moga boleh share lagi kepada kawan-kawan seterusnya. Dan juga bagi ada yang nak sponsor yuran pelajar dalam keadaan PKP ni, bagi yang ada rezeki lebih, kalau nak sponsor orang nak mengaji,
Okey, saya ulang. Kalau yang dalam ni nak sponsor orang nak mengaji, PM saya. Ada nombor saya dekat yang duk berjalan kat atas tu, nampak tak? Kalau perasan. Okey, kalau nak sponsor sikit tanda ingat, banyak tanda kita ada. InsyaAllah, moga-moga Allah manfaatkan kita supaya terus berjuang untuk agama Allah Ta'ala. Okey, itu saja. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keampunan, ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa guru-guru kami, ya Allah. Dosa pelajar-pelajar kami, ya Allah. Dosa saudara muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sekalian alam ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keberkatan dalam hidup kami, ya Allah. Kurniakanlah kami, keluarga kami, masyarakat muslimin, muslimat, mukminin, mukminat satu syurga, ya Allah, iaitu syurga Firdausmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Alhamdulillah, amin ya rabbil alamin. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.